Hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua viewer dan pendengar K-pop Podcast? Jika anda sedang menonton atau mendengar ketika ini, anda sedang berada di K-pop Podcast. Kita dah berada di episod 10. Kita bersama Yo. Assalamualaikum Yo. Waalaikumsalam. Kita sudah berada di episod 10 guys. Tajuk kita pada hari ini, episod 10 ni, kita nak membincangkan mengenai topik yang orang kata tengah hangat ni sekarang, yang pasal kes bunuh kawan sendiri. Yes, kawan makan kawan. Mungkin korang nak boleh ada, mungkin ada pengalaman ataupun cerita yang boleh dikongsikan bersama dengan kami, ataupun yelah, cerita pasal kita punya topik hari ni, kawan makan kawan. Macam mana Yo? Bagi kau macam mana Yo? Kawan makan kawan ni kita tak nampak kan. Kita tak nampak orang ni macam mana. Kan? Sebab kawan makan kawan ni memang tak boleh nak nampak senang kata. Memang dia musuh dalam selimut. Betul? Lagi-lagi kalau macam tak tahulah dia apa punca sebenarnya tercetusnya bila ada kawan makan kawan ni. Dia sebenarnya daripada cemburu kan. Tu pada pandangan aku lah. Daripada cemburu, sakit hati ataupun tak boleh tengok orang senang lah. Lebih kurang tak boleh tengok orang senang. Betul. So kau ada macam kau. Contohnya kau ada pengalaman ke apa Man tentang ni? Aku tak ada pengalaman. Ya, tak tahulah. Mungkin ada yang macam dalam artikel ni kan. Macam kalau kita tengok artikel ni, bila lepak dengan aku, kau kutuk orang lain. Yes. Tak mustahil bila kau lepak dengan orang lain, kau kutuk aku. Itu benda yang biasalah yang kita dengar kan. Tapi mengutuk ni benda yang biasalah. Kan, cuma dia yang jadi dia lagi berat bila dia dah jadi tikam tu, bila dia dah memudaratkan orang tu tau. Ya, betul. So aku ada cerita sikit sedikit cerita lah ni daripada orang yang share dekat dengan aku kan. Dia cakap ni, dia bermula dekat tempat kerja. Sakit hati tak bila kawan sekerja, satu bos, satu company, tapi berlainan tempat bekerja. Sebenarnya dalam diam-diam orang tu spy. Kau diibaratkan macam ada orang spy kau. Habis benda duk di spy-nya dengan tujuan menjatuhkan. Itu yang jahat tu. Itu yang jahat. Kalau setakat kutuk je, dia okey lagi tau. Tapi bila dia dah menjatuhkan tu, itu yang dikatakan backstab. Nak jadikan cerita, adalah kakak dua orang ni bersahabat baik. Aku memang dah lama dengar cerita-cerita dari kawan sekerja yang lebih senior dari aku, yang diorang ni agak mencarut sikit lah. Aku ni jenis tak ambil pot sangat. Entah betul ke, entah tak betul ke, siapa tahu kan. Aku selagi diorang tak kacau hidup aku memang aku tak indah je lah. Biar je lah. Aku pun tak ada hak nak benci diorang yang tak kacau aku kan. Aku nak berkawan dengan semua. Kan dia bila ada berpuak lah kan, ada satu di tempat kerja ke kat mana-mana lah, dia bila dah ada satu puak tu, mulalah dia akan ada satu rasa macam ni bukan geng aku. Tapi ada orang yang jenis dia nak kawan dengan semua orang. Bila dia tahu keadaan jadi tegang macam tu kan, bila kau tahu okey ni puak ni tak geng dengan puak ni, tapi kau di tengah-tengah, macam tu lah. So cerita ni aku sambung lagi. Memanglah mula-mula kerja aku rasa okey je, aku kawan dengan semua. Masa ni aku tak kenal siapa kawan, siapa lawan. Yang aku tahu, aku rasa semua kawan. Aku anggap macam masih kat universiti atau sekolah lah. Aku rasa semua kawan, dulu bila berkawan aku rasa happy je, masing-masing saling percaya, mempercayai. Orang kata jiwa masih suci.
Ni yang aku baca daripada orang, perkongsian daripada orang lah. Tak pernah pula rasa masa aku belajar dulu kena tikam macam ni. Nak mati, okey. Sebenarnya aku tak tahu kenapa satu persatu kawan aku dipulaukan. Kawan yang selevel dengan aku. Aku nak namakan kawan-kawan selevel aku ni sebagai geng jujur. Dan geng yang level satu lagi, aku namakan geng budget boss. Sebab apa aku bagi nama macam tu? Sebab dah sememangnya kami kerja dengan perasaan jujur dan ikhlas. Tapi geng budget boss ni semestinya dapat tempat teratas di hati-hati bos. Sebab power bak bodek kipas mengipas. Walaupun aku tahu diorang tu kerja macam mana, apa taknya lagi setengah jam nak rehat, dah boleh duduk kat mall. Aku tahulah sebab masa tu bertemu dengan aku yang tengah bercuti hujung minggu. Cuti hujung minggu kita orang tak sama. Aku tak nak ceritakan kawan geng jujur ni dipulaukan macam mana. Yang aku nak kasih tahu, itulah perangai geng budget boy yang suka memburukkan dan berburuk sangka dengan orang lain. Bila hati sudah hitam. Kalau bila hati sudah hitam je, tu je dia yes. Macam tu je. Bagi aku kalau kau ada perasaan macam tak boleh tengok orang lebih sikit atau kau rasa cemburu lebih pada orang, aku rasa better jangan main media sosial lah. Serius. Betul. Sebab kalau kau perhatikan kalau kau tengok je orang mesti akan post, tak kira lah rasa macam bila dia rasa shock dia akan post kan. So bila kau ada rasa macam tu, rasa tak puas hati macam dia ni macam bagus pula nak post macam ni kan, macam hebat pula kan. Itu yang rasa dia dah akan jadi ada rasa cemburu. Bila ada rasa cemburu mulalah nak cari jalan macam mana nak rasa. Kalau kau tengok benda tu jadi batu lonjatan untuk kau lebih bagus, itu bagus. Tapi kau cari jalan untuk macam mana kau nak jatuhkan dia tu tak bagus. Itu yang tak bagus. Sebab kebanyakan macam tu lah main aku perhatikan. Kalau kau tengok kat Facebook kebanyakan pun adalah, aku tak cakap siapa-siapa lah. Dekat dalam Facebook memang orang suka show off apa benda yang orang ada. Masa orang dia suka show off apa benda yang dia ada. Tapi orang yang tak ada ni kadang-kadang, orang yang tak ada ni pada aku, kalau kau tak ada, kau tengok just kau bersyukur lah dia boleh pakai. Kau boleh pakai. Kan? Tapi ada setengah-setengah orang ni pula tengok orang boleh pakai, mula alah tu duit ni boleh lah. Dia ada belakang tau. Faham? Walaupun kawan dia sendiri mungkin dalam komen dia tahniahkan aja. Dia tahniahkan. Tapi dalam masa yang sama, diorang ada rasa iri hati, orang kata. Lagi-lagi kita baca sikit, ada Azwati Abdullah dia kata toxic friend. Toxic friend kalau berdepan tak apa. Dia kalau toxic friend ni yang jenis belakang tau. Bila depan kau okey. Aku okey ni kan, apa khabar semua. Belakang kau dia kutuk apa, dia ni baju macam ni, muka macam ni. Dia macam tu lah. Sakit tau sebenarnya tau benda tu tau. Sebab dia tak nampak. Dia tak sakit bila orang yang kawan baik dia tu tak tahu lagi. Yes. Dia akan sakit bila dapat tahu. Mungkin mula tak percaya, satu. Lepas tu 2 orang dah cakap, lagi sakit hati. 3, 4, 5. Dah lagi kau rasa macam dah rasa geram. Lepas tu bila yang best partnya, bila kau tanya balik kawan kau, dia akan menafikan. Tak, aku okey. Kau mana ada cerita-cerita dengan orang. Itu yang lagi itu yang lagi membuatkan orang rasa macam itu yang timbulnya rasa, orang kata apa, tekilan. Ada yang sampai macam kes baru-baru ni, yang kes kat Terengganu yang budak sekolah tingkatan 6 budak sekolah yang dia tikam member dia sendiri kan. Itu bukan tikam belakang lagi, betul-betul tikam tu. Bila sebab apa? Sebab bila dah ada timbul masalah macam tu, bila kau dah ada cemburu, bila kau dah cakap belakang, dia dah rasa sakit hati. Bila sakit hati, kau akan timbulkan dendam. Bila timbulkan dendam, kau akan cari jalan untuk balas dendam. Sama ada benda yang kau tunjuk
secara nyata dendam tu atau tak? Betul tak? Apa kata kau, Yo? Betul, aku setuju. Hmm. Benda-benda macam tu kan, Hmm. kebanyakannya orang yang dia dia punya nafsu dah mengawal diri dia. Nafsu dah mengawal diri dia. Sekarang ni macam gini. Untuk aku kalau contoh kalau kawan-kawan yang tak suka kat aku. Direct cakap dengan aku. Yo, aku tak suka kau punya perangai macam ni. Kau boleh tak ni kau? Itu pun salah, bagi aku salah satu sebab jugalah orang cuba nak, bila tak suka dengan kawan baik dia sesuatu tu, dia tak nak beritahu orang benda tu. Itu salah. Tapi kadang-kadang bila dah beritahu juga, yang tu tak makan. yang dia tak nak dengar. Itu pun masalah juga. Dia lebih tahu kawan baik dia. Kalau pada pandangan aku, dia kan tahu kawan baik dia macam mana. So dia mestilah tahu macam mana nak tackle kawan baik dia. Bukannya dengan tegak. Maksudnya kalau kawan dia tak boleh masuk tegak, dia kenalah lencong sikit, cakap macam ni. Lalas kawan dia boleh faham. Dia tak adalah sampai pisau terus tikam, babe. Dahsyat. Itu yang tu memang teruk weh. Betul. Kita tengok ni daripada gambar ni, tips berhadapan dengan tikam belakang. Cuba elakkan dari dan jauhi individu yang berpotensi backstab. Kau kena jauhkan. Tapi masalahnya orang yang kau nak backstab tu kawan baik kau. Macam takkan kau nak tinggalkan kawan baik kau. Itu pun. Tapi kalau untuk kebaikan, nanti kita akan beritahu apa hukum kalau ini ada share daripada orang-orang yang alim tentang benda ni. Ustaz akan beritahu lah pasal benda ni. Kalau kita nak jauhkan diri daripada orang yang macam ni, macam apa hukum dia? Dosa ke, tidak ke? Kelilingi hidup anda dengan rakan yang positif. Kalau dah dia yang jenis macam tu, kau dah tak boleh buat apa, kau nasihat pun tak jalan. Kau carilah environment baru. Tak apa. Orang kata untuk kebaikan bersama, kau cuba jauhkan diri. Itu pun benda yang betul juga kan. Apa lagi ni dia cakap? Sekejap baca ni Hakim Halim ni. Hakim Halim tanya kat sini, Min, kalau aku tikam belakang kau macam mana, Min? Tapi tak nak pakai pisau, pakai kapak. Pakai kapak. Dia nak tikam kau terus. Cuba bagi tahu apa salah aku. Apa salah dia. Kadang-kadang salah betulkan. Sebab kadang-kadang yalah, apa orang kata, bila tak beritahu tu dia jadi barah tau. Dia jadi lagi teruk. Dia makin busuk. Lagi busuk hati. Lepas tu member yang kau sakit hati tu, dia post pula benda yang lagi membuatkan orang tu lagi sakit hati kan. Dia dah tersakit hati, dia tengok lagi. That's why orang yang busuk-busuk hati ni, dia tak boleh ada media sosial. Nasihat aku kalau nasihat aku dia tak boleh ada. Kalau dia ada, aku rasa dia akan berterusan lah. Benda tak akan settle. Yes. Okey, lagi satu. Jangan dan pelihara idea hebat anda. Jaga dan pelihara idea hebat anda. Apa maksud dia? Jaga dan pelihara idea baik anda. Maksudnya idea hebat anda. Jaga dan pelihara idea hebat anda. Engkau ada idea yang macam tu. Contoh kau ada idea yang power. Kau ada idea yang power dan kita kan biasa kalau apa-apa kita kongsi dengan kawan-kawan. Kita kongsi dengan kawan baik kita dulu kan. Kalau macam aku contohnya, aku akan kongsi dengan isteri aku dulu, baru kongsi dengan kawan-kawan aku. Kuat sikit yo. Bila engkau kongsi dengan kawan, maksudnya kau tak tahu kawan kau tu nak makan kau ke tak nak. Maksudnya bila kau dah kongsi idea tu, contoh sebab apa dia suruh simpan? Sebab bila engkau tak simpan, bila engkau dah kongsikan dengan orang, tiba-tiba kau nak buat, dah ada orang lain buat. Kau masih aku rasa aku orang pertama buat ni. Sekejap lagi Selidik. Si A ni kawan baik kau punya idea. Plan yang dah buat idea tu. Sebab tu dia suruh simpan idea tu. Dia bila
Dia sebenarnya kalau nak berkongsi idea yang hebat ni, maksudnya kena bukanlah maksudnya kena dengan member yang betul lah. Tapi nak dia yang menyebabkan sebenarnya kalau orang yang nak pinjam idea tu, dia kena minta izin dengan member baik dia, sebab dia dah cerita idea yang baik tu. Itu sebenarnya yang membuatkan kau rasa kena backstab, sebab dia tak ada respect dekat kawan dia yang nak berkongsi idea tu kepada, salurkan idea tu. Kena pula idea tu membuatkan orang tu jutawan ke, jadi kaya ke, lagilah sakit hati kan. Itu benda yang selalu berlaku lah. Selalu berlaku lah. Memang selalu berlaku. Sebab tu, jadi betul lah dia cakap, kalau kau ada idea yang power, cuba bukan nak lokek untuk berkongsi. Cuma orang kata bila kau dah cerita idea tu, kau kena beritahu kat kawan kau. Kalau kau nak guna idea ni, aku tak kisah. Tapi beritahu aku lah kan. Jangan belakang-belakang. Dia macam tu lah. Bila tak ada pesan, yang dengar idea daripada kawan tu pun, janganlah orang kata membelakangkan kawan kau yang memberi idea kepada kau. Supaya dia rasa tak dikhianati lah. Itu perkara yang selalu berlaku. Selalu selalu sangat, bukan selalu je. Sebab apa? Sangat. Sebab bila ada timbul perasaan pentingan diri, selfish. So dia akan jadi macam tu lah. So lagi satu apa ni dia cakap, tidak perlu balas atau bertindak agresif. Ni selalu kalau kau macam contohlah pasal kau kawan baik ni, tapi bila soal politik kau dah mula macam aku lagi betul kan. Jadi kau melawan. Aku punya parti lagi betul lah. Kau lagi tindak balas kau lagi orang kata agresif. Kau rasa macam apa hal parti aku lagi bagus daripada kau punya parti. Itu yang menimbulkan kau akan rasa geram dan mulalah kau akan cuba cari jalan untuk backstab. Itu pun perkara yang tak elok lah orang kata. Yelah, orang kata bila kawan kau tu dah bodoh, kau janganlah ikut bodoh sekali. Betul. Bila kau buat kerja gila, jadi bermakna kau dah ikut cara kawan kau punya bodoh tu. Ini orang kata tips berhadapan dengan orang yang nak backstab kau lah. Lagi apa? Jaga dokumen dan fail penting. Jaga fail penting, dokumen penting. Hal-hal penting, rahsia-rahsia kau sebenarnya tak boleh berkongsi dengan orang sangat. Even kawan kau tak tahu. Yalah, kau cerita kau punya kelemahan, kau cerita kau punya sejarah silam ke kan. Kau tak tahu dia tu adalah orang yang bagus untuk menjadi penyimpan rahsia atau tidak kan. Itu yang terkena tu. Elakkan terlalu menonjol. Ini yang aku cakap ni. Jangan post orang kata secara berlebihan lah. Bila kau terlampau menonjol ataupun kau rasa lebih bagus, itu yang dia tahu lah. Aku rasa macam tu lah. Itu yang dia maksudkan. Elakkan terlalu menonjol. Berusaha jadi lebih baik. Kalau kau rasa ada rasa busuk hati, kau cuba hilangkan lah perasaan tu. Kan? Cuba. Kejap. Aku rasa yang berusaha lebih, bukan. Elakkan terlalu menonjol tu. Elakkan terlalu menonjol tu pada aku, kalau untuk orang yang bisnes, dia kena selalu menonjol. Tak juga yo. Tak juga. Aku rasa kalau yang kata nak menonjol tu sebab dia punya salah satu marketing untuk dia yakinkan kepada orang lain. Itu je. Ada je orang lain yang berbisnes tak perlu pun kecoh-kecoh. Kan? Tapi kaya juga. Kau tengok contohnya macam toki gula ke apa ke, mana ada nak kecoh-kecoh, tunjuk-tunjuk rumah, tunjuk-tunjuk ni semua kan. Sebab dia tahu yelah, kecuali cara marketing orang tu memang cara dia macam tu.
Tapi kau tak tahu yang dalam pada masa sama kau ada kawan-kawan yang dulu sama-sama naik, tiba-tiba tengok kau lebih berjaya daripada dia. Itu yang jadi kan lagi kau rasa macam tak fair lah, aku sama-sama naikkan benda ni dengan kau, tiba-tiba kau lagi bagus. Dia sebenarnya tak boleh simpan. Kau tak boleh simpan perasaan tu. Itu yang dia akan ada cakap kat bawah tu, berusaha jadi lebih baik. Maksudnya kalau kau tengok kawan kau tu berjaya, kau tanya dia elok-elok, kau minta nasihat untuk sama-sama kau naik dan lebih berjaya daripada dia. Kan, berusaha jadi lebih baik untuk kau tolong diri kau lah. Itulah maksud dia. Yang aku faham lah. Pelihara telinga dan mulut dari terjebak dengan kumpulan gosip. Pelihara telinga dan mulut dari terjebak dengan kumpulan gosip. Kau pernah tengok tak game yang disampaikan, yang ditepuk bahu kat belakang orang, dia beratur macam kereta api. Okey, yang first tu dia bagi maklumat yang pertama. Okey, orang yang pertama tu kena bagi maklumat yang orang depan dia. Sampailah paling depan, betul? Dan maklumat yang paling depan sekali adalah maklumat yang salah. Disebabkan itu contohlah gosip. Bila kau ada gosip, orang yang dengar gosip tu, dia bercerita pula dengan lain, tapi dengan cara dia cerita dah jadi lain. Cara cerita dia dah jadi lain. Sebab sampai ke semerbak sampai ke hujung tu memang dah totally lain terus. Tak ada lain. Yes, kadang-kadang bila dah jauh sangat, dia akan terus jadi lain terus. Disebabkan nak dapatkan cerita tu jadi sedap. Tapi dia tak tahu yang benda tu akan jadi fitnah. Betul tak? So bagus juga dia cakap jangan elakkan benda-benda ni, pelihara telinga dan mulut, jangan terjebak dengan kumpulan gosip. Gosip benda yang positif tak apa lah. Itu yang aku faham daripada gambar ni kan. So kawan, kalau korang ada cerita atau nak kongsi dengan kita orang, boleh hubungi kami di 0192847573. Jadi kita boleh kongsikan cerita. Mungkin ada pengalaman yang orang alami sendiri. Kan? Betul. Yang diorang terfikir macam mana pernah kena ke masa dia budak-budak dulu kan. Betul. Mungkin dah pernah terkena kan. Ada pengalaman lah, orang kata pernah terkena. Boleh kongsikan lah dekat sini. Yes, tajuk kita hari ni adalah, tajuk episod yang ke-10 adalah kawan makan kawan. Jadi kalau korang ada topik nak cerita, boleh cerita dengan kami, berkongsi dengan kami. Hanya call atau komen sahaja di bawah, jadi kita boleh bacakan sekali. Okay, aku sambung lagi yang cerita tadi tu. Baik. Okay, apa-apa pun hakikatnya, walaupun kita tak pernah atau tak tahu, tak suka kacau orang lain, pasti ada orang tak puas hati dan ganggu hidup kita. Kan, betul tak? Kau tak kacau pun siapa-siapa kan? Kau dah cuba dah elakkan daripada kumpulan gosip, kau dah cuba tak kacau orang, tapi tetap ada orang ganggu hidup kau. Sebab apa? Dia tak tahulah macam mana cakap. Dia bermula rasa iri hati sikit-sikit, lama-lama dia jadi meribak. Makin parah. Makin parah. Meribak benda-benda macam ni. Binatang ni makin parah, dia kata. Kau mungkin ada benda nak kongsi sikit, Yo? Kau ada cerita nak kongsi? Ada cerita sikit. Aku pun baca daripada artikel juga ni. A merupakan kawan karib B. Terlibat dalam sebuah kumpulan gerakan Islam sebagai ketua. Dia sebagai ketua. Telah lama ingin meletakkan jawatan kerana walaupun beliau ketua, semua kerja beliau terpaksa lakukan sendiri disebabkan ahli kumpulan yang lain tidak mahir dan bersikap tidak ambil tahu. Tak nak belajar lah, maksudnya budak-budak tak nak belajar. Okey, dia macam kau kerja berkumpulan tapi hanya satu je yang terror. Tak,
hanya bos je yang buat kerja sekarang. Oh, bos dia yang buat kerja, okey. Hanya ketua je yang buat kerja. Sebab orang lain ni diorang tak nak ambil pot dan tak mahir dalam bidang yang dia nak buat ni. Satu hari beliau merasakan ada sesuatu yang tak kena. Lantas beliau pura-pura tanyakan kepada setiausahanya. Dan lantik ketua baru. Dia tanya je, kita nak lantik ketua baru. Jawab setiausahanya, dah lah macam mana ni ayat dia. Jawab setiausaha dia, dah, alah, apa salahnya kalau kita nak lantik pun. Setiausahanya tanya bos dia balik. Macam ini bukan soalan ni, aku rasa ni setiausaha dia cakap dekat bos dia, apa salahnya kan nak lantik pun. Biarlah sangkaannya. Lepas tu aku pun jadi tak faham ayat-ayat ni. Okay, kita tengok gambar pada gambar ni kan. Okay. Ni yang selalu kita nampak. Waktu kita susah, kawan yang datang menolong. Itulah kawan kita yang sebenarnya. Jangan sesekali lupa pertolongannya. Yang tolong kau time kau susah itulah adalah kawan kau yang sebenarnya. Itulah kawan yang sebenarnya. Kawan yang sebenarnya. Kalau kau betul-betul nak tahu dia kawan kau yang sebenarnya, kau kena tengok. Kau tengok kau time betul-betul kau susah. Betul. Kan? Baru boleh tahu. Ni ada satu artikel lagi aku boleh baca ni. Hati-hati dengan orang yang memujimu secara berlebihan di hadapan orang ramai. Kelak dialah yang paling berpotensi menikam dirimu dari belakang. Wow, power weh. Tu memang betul. Yalah, dalam dia puji, dia letak pisau kat belakang leher kau. Yalah, sebab dia ada benda yang dia rasa tak selesa lah. Mungkin dia cemburu dengan kejayaan orang tu kan. Okay, lagi satu, hati-hati ramai yang ngaku kawan. Tapi kau tahulah. Ni ada lagi satu, mak pesan kalau nak cari kawan, cari yang pandai memasak. So nanti bila dia lapar, dia boleh masak sendiri. Tak adalah dia makan kawan sendiri. Ini lebih kepada lawak. Kan? Apa yang sebenarnya kau rasa, Yuk? Sebab makan kawan makan kawanan. Kadang-kadang orang kata apa, bila dia rasa di backstab tu, dia akan rasa ada dendam. Contohnya macam ni. Masa aku, kau dah tahu, kawan baik kau dah mengumpat kat orang lain dah sampai dengan kau. Jadi yang kau pun sama naik. Kau pun dah sama naik juga, kau pun pergi juga ngumpat pasal dia pula. Sebab apa? Sebab dia dah malukan kau. Kau pula ada simpan dia punya rahsia-rahsia yang macam tadilah. Daripada elak, macam mana nak elakkan tu, jangan simpan kau punya rahsia kan. Jadi kau dah cerita, kau pula yang menceritakan sebab kau dah tak puas hati dengan dia. Itu yang menimbulkan pergaduhan yang makin lama makin dahsyat lah. Kena pula dia time tu ada pinjam duit dengan kau. Tu yang jadi macam kes. Ada kes-kes yang sampai yang tak patut gaduh, tumbuk-tumbuk. Lebih teruk lagi membunuh lah. Itu yang dielakkan lah. Okay, ini okay. Sebab macam kawan, sahabat, rakan atau kenalan. Bunyi macam sama je. Tapi ada perbezaan dia. Okay, macam sahabat. Sahabat adalah orang yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap diri kita tetapi tidak memiliki hubungan darah. Dalam erti kata lain, sahabat bukan terdiri daripada adik-beradik tetapi berupaya mewujudkan hubungan yang mirip hubungan persaudaraan. Antara adik-beradik, sahabat adalah orang yang banyak memberi manfaat dan kebaikan kepada kita dan kita juga begitu.
Yang ni jarang orang guna perkataan sahabat. Kau sahabat aku. Jarang kita kena kawan aku, kawan-kawanan. Jadi kita tengok apa maksud kawan. Sahabat adalah seorang yang setia kawan, boleh membantu apabila kita berada di dalam kesusahan, meredakan kesedihan, menghilangkan kebimbangan dan sanggup berjuang demi kebaikan kita. Sahabat adalah orang yang mampu menyimpan rahsia dan keaiban kita. Mereka akan sentiasa melindungi kita. Kalau orang macam ni adalah dikategorikan sebagai sahabat lah. Sahabat tidak semestinya memiliki minat atau pendapat yang sama dengan kita. Tetapi mereka akan sentiasa ada apabila kita memerlukan. Sahabat adalah orang yang membuatkan berasa selamat apabila mereka ada bersama-sama, sebab mereka adalah orang yang sangat setia kawan. Sahabat adalah orang-orang yang sangat menyayangi kita. Sahabat kadang-kala adalah penjaga, pelindung dan semangat mereka akan sentiasa ada bersama kita. Ini yang dimasukkan sebagai sahabat. Macam mana pula? Ini yang biasa kita guna. Dia kawan aku. Yang sahabat tadi jarang orang cakap. Kawan ialah seorang yang boleh berkongsi lebih dari satu perkara seperti minat, hobi, perasaan, perjuangan dan sebagainya, biarpun bukan dari organisasi yang sama. Kawan ialah orang yang selalu berinteraksi dengan kita dan mengenali beberapa fakta peribadi mengenainya. Kami selalu memiliki masa untuk bersama, bergembira, berseronok dan sebagainya. Kawan biasanya terjadi apabila seorang itu menemui individu yang lain yang memiliki persamaan seperti hobi, minat, sikap, tabiat, pemikiran yang sama dengan dirinya. Kita selalu berasa seronok dan terhibur apabila berada bersama-sama kawan. Kawan mungkin boleh berkongsi kesedihan dan kegembiraan, tetapi mereka selalunya tidak akan pergi lebih jauh daripada itu. Malah sekiranya tidak bersependapat, hubungan kawan mungkin boleh terputus. Wow, ini yang kata kawan. Kawan dia lebih ke arah yang orang kata kau ada hobi yang sama, tapi kalau kau susah aku tak tolong. Buat dang. Kalau sahabat dia orang yang memang akan tolong kau, simpan rahsia kau. Dia takkan macam mana pun dia takkan kantorkan kau. Itu sahabat. Ni kawan. Ada lagi. Kenalan. Wah, ni kenalan Kenalan. Kita baca rakan dulu lah. Rakan pun lain. Okay, rakan ialah perantaran antara kawan dalam dan kenalan. Rakan ialah orang yang berkongsi minat, kerjaya, hobi, permainan, guru kelas, matlamat dan sebagainya dalam satu organisasi atau kumpulan seperti persatuan, kelab, syarikat, pertubuhan dan sebagainya. Contohnya ada rakan satu tingkatan, rakan satu sekolah, rakan satu kelab dan sebagainya. Rakan biasanya orang yang boleh mewujudkan kerjasama. Contohnya boleh belajar bersama-sama dengan rakan sekelas, boleh membuat tugasan, berkumpulan sama-sama satu tingkatan, bekerjasama dengan rakan-rakan sepasukan. Okey. Dan rakan mengadakan mesyuarat. Okey, ini lebih kepada macam dia hanya, kalau kau kerja di office, kau hanya habis kat office je. Kau tak ada sampai kat luar. Ataupun kalau kau pergi sekolah, kau sampai kat sekolah. Habis sekolah dah tak ada sampai lepak-lepak kat luar. Itu lebih kepada rakan lah. Macam mana pula kalau kenalan? Kenalan mungkin wujud sebagai rakan. Contohnya rakan chatting, rakan cyber dan rakan blogger. Apabila mengenali seseorang itu dalam bentuk atau identiti tertentu, maka dia adalah kenalan. Kenalan adalah orang yang pernah berinteraksi dengan kita tetapi tidak dapat mengesahkan identiti atau kewujudan sebenarnya. Kita perlu berwaspada dengan kenalan-kenalan cyber kerana di dua alam cyber mereka tidak semestinya orang yang sama seperti yang kita pernah kenal di internet. Okey, ni aku tahu. Kenalan boleh meluahkan perasaan mereka, masalah mereka kepada menerusi ruangan komen, email, kemudahan interaksi yang lain di internet. Tapi tidak 100% boleh dipercayai
Kenalan kadang-kadang wujud sebagai satu hiburan, tetapi kadang-kadang tidak mustahil mereka boleh memberi kebaikan kepada menerusi perkongsian pendapat, idea dan penyelesaian masalah. Ni lebih kepada macam kalau kau main game, kau ada kenalan-kenalan dalam game tu, dia ada minat yang sama. Satu lagi, contohnya macam view, kau selalu komen-komen dekat contoh kat Kepo Podcast. So viewer itu kau tak pernah kenal, kau tak pernah tahu, tapi kau kenal dia sebab dia selalu komen kan. Jadi itu sebagai kenalan lah. Yang ini aku faham lah. So kenalan boleh jadi mula kalau dia boleh akan jadi upgrade sampailah menjadi sahabat. Tapi upgrade tu yang susah. Level-level dia pula. Biasanya dia akan mula daripada kenalan. Lepas tu daripada kawan. Biasanya akan terstop kat sini. Yes. Sebab apa dia stop? Dia akan terstop kat sini. Dia nak sampai ke sahabat ni, dia agak susah sikit. Sebab yelah, time yang susah tu yang susah kita nak jumpa. Yes. Yang betul-betul susah. Kalau cakap, semua orang boleh cakap. Tak apa, aku tolong. Itu banyak. Jadi apa yo? Tapi time betul-betul nak minta tolong, time tu lah baru kita tahu. Aku cakap susah tak apa, aku akan tolong. Susah tak apa, tolong. So apa yang boleh kita buat kalau nak elakkan daripada kawan makan kawan ni? Biasa kita akan jauhkan diri semua kan. Jadi jadi ada persoalan orang tertanya-tanya, apa hukum menjauhkan diri dari kawan bagi mengelakkan sakit hati dengan perbuatan dan kata-katanya? Kita tengok daripada sini. Ni ada soalan lah yang ditanya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum jika kita menjauhkan diri dari seorang kawan dengan sebab untuk mengelakkan diri kita dari sakit hati dengan kata-kata dan perbuatannya? Mungkin asal kau post kat media sosial, dia masuk komen, dia mesti condemn kau, kutuk kau kan. Adalah dia nak peling kau lah, apalah kan. Kau pula sakit hati. Okay, ni jawapan dia. Kami menyatakan bahawa dibenarkan untuk seseorang itu menjauhkan individu-individu yang menyakiti sama ada secara lisan atau secara fizikal bagi mengelakkan sebarang keburukan yang lebih teruk berlaku kepada kedua belah pihak. Bahkan menjauhkan diri dari bermajlis bersama seseorang yang menyakiti kita sama ada dalam hal agama atau urusan keduniaan merupakan suatu perkara yang dituntut di sisi syarak. Nampak? Dia pun jauhkan lah. Jauhkan. Tapi dia kawan baik kau. Daripada orang kata itu yang jadi macam, yang jadi kau macam apa orang kata, tak ingat kawan baik. Maksudnya buat majlis tak panggil dia ke apa macam tu. Okay, tapi ni. Namun kami mencadangkan bahawa dalam masa yang sama, hendaklah teguran dengan cara yang terbaik diberi kepadanya agar menghentikan perbuatan dan perkataan yang boleh mengguris perasaan dan menyakitkan hati orang lain. Selain itu juga perbanyakkan doa semoga Allah SWT memelihara hubungan persahabatan serta mengurniakan kita sahabat-sahabat yang baik. Ini pun orang kata, yalah, bila kau nak menjauhkan diri, sebelum kau nak jauhkan diri, kau kena cerita dulu kat dia. Ya, betul. Kena bagi dia faham. Tapi tak boleh cerita tegak kan. Asal lah? Yelah, kadang-kadang itulah kadang-kadang aku cakap. Bila kau dah beritahu, dia tak nak dengar pula. Itu sebab tegak. Aku rasa sebab tegak. Sebab kalau kita bagi tahu dengan kias, maksudnya kita berlapik-lapik lah kan. Berlapik-lapik yang sampai dia cakap, kau ni cakap kat aku ke apa? Dan kita akan keluarkan lah. Tak ada, aku bukan cakap kat kau. Kita semualah. Macam aku pun ada buat silap juga. Contoh macam tu lah kan. Supaya dia boleh faham apa benda yang kita masukkan. Jadi bila kita gap sikit tu, dia dah tahu, oh ni rupanya itu hari dia cakap kat aku punya. Kalau dia boleh terima, dia terima.
Tapi kalau Datuk dah terima, Hmm. kau buat dang ya. Maksudnya makin jauh je. Itulah pandangan aku. Kalau biasanya orang-orang macam ni, kalau dia nak keras, sampai bila kita nak layan dia? Kalau kita layan dia, makin menjadi. Dah tak settle masalah. Itu yang orang kata kalau dah tak boleh belah sangat, kau yang belah lah. Yelah. Kita kena cari jalan untuk belah. Tapi kita nak belah, kita janganlah canang dia punya cerita pula. Balas dendam pula. Yelah, kita dah hati panas. Jadi kita pun pumpang pasal dia pula. Habis lah, kelaut lah. Tak jadi apa lah. Lagilah jadi gaduh. Macam si Alim ni cakap ni, Alim. Yang tadi sambung, nak kapak aku tu. So kalau korang ada perkongsian cerita ataupun pendapat tentang kita nak bincangkan topik kita pada hari ini adalah kawan makan kawan. Boleh saja call kami di 0192847573. Aku rasa kau pernah ke, Yo? Takkanlah tak pernah, Yo. Mesti ada pernah kan? Aku pernah. Tapi taklah, benda-benda macam tu macam dah malas sangat dah nak ingat. Okay, macam kau tengok isu yang the member dia tikam tu, yang perempuan tu kan. Itu aku rasa sebenarnya dia dah lama tu, aku rasa dia simpan tu, dia tak beritahu. Kan? Tapi dia orang yalah, macam dia orang selalu together ke apa kan, tapi mungkin dia tak lepas ke, tak cerita kan, simpan. Tapi selalu buat aktiviti sama. Lepas tu bila dah ada konflik, makin lama makin berat, tu yang jadi dendam tu. Tu yang aku takut tu. Kan? Aku rasa lah kan. Aku tak cakap semua orang kebanyakan perempuan kalau gaduh dengan perempuan, kalau belum kahwin lah, boyfriend, duit dengan boyfriend. Itu je. Duit dengan boyfriend? Duit ataupun boyfriend. Kalau perempuan gaduh dengan perempuan, duit atau girlfriend lah? Duit atau boyfriend atau kedua-duanya sekali. Gaduh pasal jantan lah? Yes. Kebanyakannya memang macam tu. Tapi kalau yang sampai boleh bunuh-bunuh backstab ni, aku pun tak tahulah macam mana kan. Aku tak tahu macam mana dia punya fikiran tau sebenarnya. Sebab tu kau baik dia tau. Sedangkan kau cerita dekat orang aja keburukan kawan kau, kau dah rasa macam tak lepas siap. Kau dah rasa macam boleh ke? Tu untuk akulah. Tapi kalau dah boleh sampai kau boleh tikam memang kau, bukan tikam alamaya, ni tikam betul weh. Lagi aku dengar sampai potong tangan pula tu. Macam mana Macam mana perasaan dia masa tu? Aku pun tak boleh bayangkan. Aku pun paling kuat pun tak bertegur lama. Lepas tu itu normal. okey lah kan. Itu standard. Standard lah kalau gaduh. Gaduh punya standard SOP. Gaduh punya SOP. Gaduh punya standard SOP macam tu. Tapi gaduh punya standard SOP, kebiasaannya orang yang kita tak tegur tu yang akan tegur kita dulu. Kebanyakan. Tapi pada aku, untuk bila dah berumur sekarang ni, pada aku kalau berumur sekarang ni, bila kita salah dengan orang ataupun orang salah dengan kita, why not kita tegur dia? Daripada kita tarik lama-lama, tak akan jadi apa-apa. Kan. Akan lagi tegang lah. Betul. Dia tak nak layan kau, lantak tak apa. Yang penting kau dah hi, kau buat apa? Dia tak nak layan. Okey. Layan je. Yang penting kau dah cuba nak rapatkan balik, tapi dia orang tak nak. Dah. Betul. Itu pada pandangan aku lah. Yalah, jadi kena berhati-hatilah dalam memilih kawan. Jangan sampai orang kata terkena pula dengan yang jenis main tikam belakang. Yes. Masalah nombor 2 pula sekarang ni, Man. Apa yang aku perasan? Orang yang jarang keluar, jarang nak berkawan kat luar, dia suka pilih kawan dekat Facebook. Macam mana pula tu? Itu yang aku perasan. Dia suka pilih kawan kat Facebook. Contoh macam
dia dah biasa komen-komen dalam Facebook, dah biasa komen-komen dalam grup kan. Lepas tu bila dah biasa dengan orang ni, dan dia akan chatting lah pula dengan orang ni. Chatting? Dan chatting lah, PM, personal messenger. Dia chatting ke, dia lebih kepada suka syok berkawan dalam Facebook. Ada mana orang macam tu, aku ada baca. Dia tak suka berkawan dekat luar, dia suka berkawan di alam maya. Dia suka berkawan di alam itu yang dikatakan kenalan. Yes. Dia suka hanya berkenalan saja. Tapi orang yang kenalan contohlah aku ada kenalan dalam internet ni, dia macam. Tapi kadang-kadang dia punya nasihat pun kadang-kadang betul juga. Boleh dia ambil. Betul. Kan? Boleh. Betul. Tapi kebanyakannya kalau kenalan-kenalan ni, contohlah kau baru je kenal orang tu dekat Facebook dalam masa 2-3 minggu. Tuk, bang, pinjam duit bang, 500. Kau rasa? Isyam kan? Tiba-tiba, bang, pinjam duit bang 500. Baru 2 minggu kenal. Kita pula berbual dah pumpang lah mula-mula. Itu yang bila kau dah dapat 500, dah ada block lah maksudnya. Itu yang problem tu. Sebab tu kadang-kadang pisang weh. Betul. Untuk kalau zaman sekarang ni, untuk kawan makan kawan ni dah banyak sangat. Lampau banyak Dia sebenarnya lebih kepada nak ambil kesempatan, aku rasa. Ya, betul. Memang dia lebih kepada nak ambil kesempatan je. Kan? Dia bukannya perlukan sangat pun kita sebenarnya. Keikhlasan. Habis macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas berkawan dengan kita lah? Kalau tak nak. Kau ada pendapat? Pada aku, kalau nak tahu, ni pandangan aku sendiri lah. Takkan nak buat test pula. Kan? Dah buat test lulus. Okey, boleh lah buat. Kena man. Kena. Ya ke? Kau buat ke list? You je. Tak. Maksud aku itu memang kena. Kena maksudnya contoh macam, janganlah test dia contohnya macam. Takkanlah setiap kawan kau dalam list kawan kau semua kau. Tak, aku tak buat macam tu. Hanya spesifik. Yang mana-mana yang aku rasa aku betul-betul nak nilai dia ni sebagai kawan baik aku. Yang macam tu yang selalu akan dites. Maksudnya contohnya test kau nak upgrade dia daripada kawan jadi sahabat kau lah. Belum sahabat lagi. Ada kawan karib je dulu. Sahabat kawan susah, man. Kawan karib kawan karib tu pun lain juga Lain. Dia belum title sahabat lagi. Sahabat ni dia dah level orang kata paling susah nak disebut. Paling susah nak sebut sebenarnya. Orang dalam Facebook je kadang-kadang sahabat. Kalau dia tahu apa erti sahabat tu, dia tak sebut benda tu. Yelah, macam that's why aku tadi tunjuk apa erti sahabat, erti kenalan, erti apa orang kata, kenalan, rakan, sahabat, kawan. That's why dia lain maksud dia. Lain, semua tu lain. Terlalu berbeza, sangat-sangat berbeza. Bukan sikit. Sebab kalau kau nak jumpa kawan, senang. Kau nak jumpa kawan baik, senang. Kau nak jumpa kawan karib, senang. Kau nak jumpa sahabat tu yang boleh fight adik-beradik kau, susah. Dia sahabat ni boleh fight dengan adik-beradik dia. Boleh kata macam tu je. Betul. Bila kau dah level sahabat ni, dah boleh fight adik-beradik kau. Okay. Maksudnya, so kau macam mana ciri-ciri kawan yang tak ada faedah untuk dijadikan kawan? Ciri-ciri kawan tak ada faedah? Kau rasa? Pada pandangan aku lah, untuk ciri-ciri kawan tak berfaedah, kita berkawan, kita tengok apa yang dia buat. Kan? Setiap kali kita keluar, kita tengok apa yang dia buat. Hari pertama kita keluar dengan dia, okey, kita tengok kalau pada aku lah, aku akan perhatikan apa yang dia ni suka buat yang tak betul. Ataupun apa yang aku buat tak betul, dia tegur tak. Itu nombor satu. Kali kedua, bila kita dah jumpa kali kedua, okey,
Tengok apa pun dia buat, yang salah cuba kita tegur. Tengok dia boleh terima ataupun dia letak dinding. Letak dinding maksudnya apa? Dia Maksudnya cakap letak dinding tu dia dia lagi ignore. agresif Dia, lah. Lagi dia kau tegur, lagi dia agresif. lagi aku tegur, Lagi lagi dia dia kata, kata, alah, kau ni relax lah, benda ni biasa je kot. kau Contoh. tak payah poyo Kan? lah kan. Tak payah Tak payah, tegur-tegur aku. Kau bukan mak bapak aku. Dia agresif lah. buang dulu. Kita kena tegur dia kali kedua. Hmm. Untuk benda lain. Kalau benda yang lain tu kita tegur dia pun dia tak boleh terima juga. Itu pada aku dia tak boleh buat kawan. Tu orang kata ciri-ciri kawan yang tak ada faedah. Okey, jadi aku ada artikel yang orang kongsikan. Ciri-ciri kawan yang tak ada faedah dijadikan kawan. Ini dia ciri-ciri yang dia orang kata lah, yang daripada majoriti lah. Kawan yang berpura-pura baik depan kita. Itu tak boleh dijadikan kawan sebab ini yang dia kata, bukan aku kata ni yang daripada artikel kata, bukan aku kata. Jadi tapi kita boleh bincangkan. Kalau korang rasa tak setuju, boleh letakkan pada komen ataupun call kami di 0192847573 untuk kita bincangkan topik episod 10 kita ni tentang kawan makan kawan. Itu yang jadi. Kan, kalau dah kawan makan kawan, lebih baik macam mana? Macam ni kita cakap ciri-ciri kawan yang tak ada faedah. Berpura-pura baik depan kita, benci lihat kita lebih daripada dia. Ini yang nombor 2 ni normal ni. Nombor 2 ni normal, tapi dia jadi parah kalau orang yang tengok tu dah benci, dia cuba cari jalan nak jatuhkan. Tu lagi teruk. Tu dah masuk nombor 3. Nampak tu nombor 3. Cuba jatuhkan kita dalam diam. Kau tak perasan, tapi dia cuba jatuhkan kau. Tapi yang kau pun bukannya nak face to face. Duklah share dekat kau punya wall, post wall, cerita pula berkias-kias. Kan? Kononnya macam, padahal kau nak tujukan kepada orang tu, tapi kau macam tulis penulisan kau tu kat wall tu. Kononnya macam kau lagi betul. Dia ni, lepas tu dia post juga, dia lagi betul. Lalas tak ada. Tak habis lah macam tu. Itu jadi lagi barah tu. So lagi satu, penghasut terhebat dalam diam. Wow. Penghasut terhebat dalam diam ni yang rabak ni man sebenarnya. Sebab dia banyak. Kau pernah ke? Ada kawan penghasut? Ada. Tapi dah kau dah jauhkan diri lah macam tu. Aku lebih kepada sekarang suka duduk rumah je. Suka duduk rumah je. Kalau orang ajak lepak, insya-Allah aku akan lepak. Jarang sangat aku keluar sekarang. So penghasut terhebat dalam diam. Ini paling dahsyat. Penghasut terhebat ni lagi dahsyat weh. Sebab dia kenal kita punya kenalan. Satu kali dia sampai dia punya sampai bukan ABC tau. A D D X Y Z. Aku rasa orang-orang yang tak boleh tengok orang lebih ataupun dia senang cerita dia banyak berdrama. Ke ada faktor-faktor banyak sangat tengok drama-drama menyebabkan pelakon lelaki terbaik weh. Pelakon lelaki ataupun jadi dia pun secara tak langsung dia berdrama dalam dunia yang sebenar kan. Dia terikut-ikut daripada drama TV punya ni. Dia pun dia terikut-ikut juga. Kan? Okay, lagi satu apa tu? Pentingkan diri dan lupa diri. Ini pentingkan diri dan lupa diri ni normal lah. Ni dahsyat ke pentingkan diri? Pentingkan diri dan lupa contoh diri. Yang macam mana? Contohnya macam mana? Pentingkan diri ni macam contohnya kau dekat office tengah relax. Aku keluar. Okay, aku keluar. Lepas tu engkau kebetulan keluar naik kereta kau, pergi ke mana-mana lah, kau nak pergi makan lah contohnya. Aku satu jalan juga, aku akan balik ke office juga, kita office yang sama. Sekali engkau tayar pancit. Tayar pancit ke kereta rosak ke, sedangkan aku ada kat area situ juga. Kau pun telefon aku, "Yo, kau kat mana?" Mula-mula aku cakap aku kat Petronas, mungkin dalam 2 km 3 km daripada tempat kau. Lepas aku pun cakap, "Yo, kereta aku rosak ah." Tukar jawapan. Nak balik office ni. Contohlah kau cakap aku nak balik office tapi aku nak keluar makan tapi kereta rosak ni. Kau boleh tolong ambil aku tak? Sebab kita kawan baik. Belakang aku pun cakap, "Alamak, tak boleh lah weh.
Aku sekarang kat Petronas tengah tunggu orang ni. Orang ni aku nak pergi hantar pergi Melaka. Contohlah. Oh, dia Ah, create lah. dia create cerita. Orang ni Dia aku create cerita. nak hantar pergi Melaka ni. Hmm. Tolong. Aku tolong carikan orang untuk tolong kau. Bullshit tu weh. Serius memang takkan ada orang tolong kau kalau kau tak cari orang tolong. Kalau kau tak tolong kau sendiri. Nombor 6. Lupa kawan bila sudah senang. Tu memang lagi itu memang lagi perkara biasa. Itu lagi perkara biasa. Dulu masa dia susah-susah, dia cari kau. Dia cari kau. Bila dia susah dia cari kau. Dah senang dia tak cari kau. Oh, tu banyak itu betul lah. Aku pun rasa banyak tu aku. Banyak juga kawan-kawan kau ada jugalah. Tapi aku buat bodoh je lah. Yalah, buat dang kita buat dang Orang macam tu kita kena buat dang. Kita tak boleh makin api dia, makin tak boleh simpan petrol. Lupa kawan bila dapat kawan lain. Wah, dia lupa kawan bila dapat kawan lain. Bermaksud ialah dia lupa dapat kawan lain yang lagi baik dan lagi banyak duit daripada kau. Contoh. Kau ada 10,000, kawan baik dia yang baru tu ada 100,000. Dia kawan dengan yang 100,000, bye-bye lah kau. Sayonara lah kau. Dia macam tu Wow. Sebab ada kepentingan lah. Ya, ada kepentingan. Suka mengungkit. Kawan yang suka mengungkit. Kau tak ingat ke dulu masa aku tolong kau tukar tayar kereta kat tepi jalan? Tak, dia kalau sekali dia macam sekali okey. Dia macam hari-hari kan. Kau tak ingat ke? Kau tak ingat ke? Esoknya benda yang sama kan. Itu memang tak ikhlas lah. Contoh dia dah tolong tapi tak ikhlas tolong lah. Sebab dia mengungkit selalu sangat. Contohnya macam ni lah. Ini hari aku tak ada duit. Lepas tu aku ni yang tukang ungkit lah. Aku tak ada duit. Aku pun cakap kat kau, Man, ini hari aku ada duit tapi aku tak cakap tak ada duit lah. Aku tak ada duit ini hari, Man. Belanja aku makan. Lepas tu kau pun memang kebetulan memang ngam-ngam je duit. Aku ada ni tapi tak boleh makan banyak. Kalau kau nak makan boleh, aku boleh belanja sikit je. Lepas tu aku pun cakap, alah, aku itu hari belanja kau, relax je. Tak pernah tanya pun kau nak makan apa. Besok jadi benda yang sama enggak? Besok pasal benda lain pun, alah, kau ni aku dulu. Dia ada je lah. Ada je lah benda yang dia nak ungkit. Itu lebih baik orang kata jauhkan diri lah. Jauh. Ni paling panas. Merampas hak kita. 1 sampai 10 ni semua. Ini aku suka yang nombor 9 ni. Yang nombor 9 ni paling drama sekali lah. Dalam di antara banyak-banyak yang orang kata ni paling drama. Kan? Ni paling dahsyat. Merampas hak kita. Maksudnya mungkin dia kawan baik tapi dia merampas suami ke, merampas isteri ke kan. Ini level yang paling tinggi lah sekali. Nombor 9 ni. Setakat rampas kereta ke, rampas kejaya ke, orang kata masih boleh terima ni. Tapi rampas kejaya pun sakit weh. Kau ingat tak sakit ke? Sebab periuk nasi. Sakit. Orangnya bila kita dah ada kawan makan kawan yang jenis kau memang kawan baik tapi dia rampas hak engkau. Contohlah okey. Engkau sepatutnya bos nak offer engkau naik pangkat lah contohnya. Lepas tu yang kawan kau duk body potong kawan. Tanpa tak kau tahu. Padahal dia dah macam nak confirm lah. Tiba-tiba tukar orang lain. Hujung dia naik. Lepas tu okey lagi dia naik. Dia beritahu pula engkau, dia buat fitnah pula. Engkau ni malas lah apalah. Kau kena berhenti pula. Kan? Tu dahsyat lah. Nombor 9 ni orang kata paling dahsyat lah. Orang kata kawan makan kawan yang paling dahsyat lah. Betul. Saya tak bagi. Sindir kita dan suka lukakan hati kita. Ni lebih kepada body shaming lah. Sindir, kalau aku dah kebal. Tapi sindir, tengok tempat juga kan. Kalau macam setengah negeri, sindir tu dah macam makanan. Dia macam habit lah kan. Aku dah makanan dah ni kalau sindir ni.
Sindir ni aku dah makanan dah. Engkau dah tak makan sindir dah. Dah tak makan dah. Nak kena maki depan muka baru ada rasa Engkau dah sikit. engkau dah tak makan sindir dah. Engkau dah tak faham dah. That's why aku cakap nak kena maki depan muka baru boleh orang kata macam ada terasa sikit. Kan. Sebab sindir ni dah biasa sangat lah. Pasal ni lah zaman sekarang ni banyak orang yang kalau orang Johor kata mengalan. Mengalan. Ni lama aku tak dengar tu. Mengalan. mengalan. Yalah mengalan. Nah, tapi lah yang aku tahu Johor punya style. Dia punya orang kata mengalan tu, dia punya sindir tu, dia opposite. Betul? Nah, dia macam contohlah macam engkau ni dia nak cakap engkau ni tapi lagi sebenarnya lagi bahaya kan, tapi orang yang kena sindir tu dia faham sendiri. Contohnya macam dia tak cantik kan. Kau ni cantik lah. Ui, cantik gila kau. Dia macam kau cantik gila. Ui, kalah Britney Spears. Britney Spears pula. Contoh macam tu lah. Man, kalau kau tahu, kau dah lama duduk KL. Kalau kau dah nak tahu JB punya style sekarang, dah tak ada macam tu kan. Ya. Macam mana pula? Lebih kepada kalau nampak kau tak cantik kan. Cantik pula kau. Tegak man sekarang man. That's why aku cakap sindir ni dah tak ada dah man. Ngalang-ngalang ni dah tak ada rasa dah. Dia dah cakap kan. Dia dah tegak lah sekarang. Kalau macam kau kata, aku rasa aku dah kurus lah sekarang. Kurus pula kau. Kalau belon macam tu. Tu sindir man. Itu ngalan tu. Atau nombor 10, sindir kita dan suka lukakan hati kita. Lukakan hati tu aku tak tahu. Lukakan hati tu bila nak dapat aku tak pasti lah. Biasanya orang membos kau baru dapat kot. Macam budak tadi tu agak nak lukakan hati aku juga tu. Alim tu. Otok apa parang kan kat belakang. Tikam pakai parang kat belakang. Jadi yang aku nampak kat sini kan. Dari kenalan nak kepada jadi ke level sahabat tu bukan kerja yang mudah lah. Bukan benda yang mudah lah. Bukan yang mudah. Kadang makan tahun kan. Makan tahun tu belum tentu kan. Kan? Belum tentu. Kau ada tak sahabat? Nampak? Lambat dia jawab. Dia sebenarnya kawan karib ada dah. Kawan karib. Nampak? Dia belum level sahabat lah. Kawan karib lah. Dia bawah daripada sahabat. Memang bawah daripada sahabat. Nombor 2. Tak, memang susah kita sebenarnya nak cari orang kata apa yang bertitle sahabat. Mungkin kalau siapa yang baru masuk susah yang nak faham rakan, kenalan, kawan dia lain lah. Memang berbeza gila. Friend Afiq Ismail, top fan kita dah masuk dah. Selamat datang. Friend eat friend. Nothing to eat friend for. Jadi kenyang dia kata. Kenyang. Ni lebih kepada kawan makan kawan tu biasa orang Melayu cakap tapi backstab lah. Basong putih pula. Ya, tiba. Kepada siapa yang ada pengalaman atau nak kongsikan kalau ada kawan-kawan yang pernah terkena yang pernah kena tikam dengan pisau lipat ke, nak cerita balik situasi, boleh cerita dengan kami di 0192847573. Kita rahsiakan korang punya ni apa kata. Itulah kita berbalik pada kita punya cerita ni. So macam mana kau apa tu kalau cakap pasal sahabat memang kalau sebut sahabat boleh sebut. Boleh je sebut sahabat. Tapi kalau untuk yang betul-betul nak jadi sahabat tu pada aku belum lagi lah. Belum dapat lagi lah. Dan kebiasaannya kalau kau tengok kebiasaannya yang menjatuhkan kau sebenarnya orang yang rapat dengan kau. Betul. Sebab which is kawan baik Sebab tu aku cakap. Macam kalau kau tengok macam
apa tu sejarah Tupac yang rappers tu. Orang yang sekeliling yang dekat dengan dia yang menjahanamkan dia, merancang untuk membunuh dia. Ya, betul. Kan? Jadi rasa macam itulah, aku rasa macam kadang-kadang nak rapat tapi jangan rapat sangat. Kadang-kadang pun jadi macam tu. Oh, kita ada panggilan Oh, ada panggilan Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Siapa di talian? Saya Afiq. Afiq, apa khabar? Yes. Top fan kita. Terima kasih membuat panggilan. Kita setiap minggu akan call lah. Tak apa. Aku memang seronok. Kalau ada kita sokong lah. Terima kasih kerana memberi sokongan yang penuh kepada kami. Topik kita hari ni panas sikit lah. Kawan makan kawan. Friend lah. Friend eat friend lah. Friend eat friend. Backstabber. Cap. Ini topik panas ni. Topik panas. Memang panas. Saya ada satu cerita lah. Cuba cerita sikit. Mandangkan kita punya guest tu pun dah tak tahu nak sembang apa tu. Dia bukan guest. Dia co-host. Dia tetamu tetap. Co-host kita macam dah tak tahu sembang apa. Ada perempuan pula lepak belakang dia kat balcony. Ini sambungan episod yang sebelum ni mungkin saya nak cerita lah. Dulu kita ada kawan yang masa kita kecil, masa kita sekolah menengah, sekolah rendah, kita sekolah menengah lah, kita memang banyak kawan lah. So orang kata pergi mana-mana pun kawan tu memang ada lah. Tapi bila dah umur dah meningkat ni, kawan tu dia dikurangkan lah. Kita dah kurang lepak, kita dah berkeluarga. Lebih kepada 1 ke 2 orang kawan je. Yang memang kalau kawan tu tak lepak, kita dah tak lepak lah. So untuk saya macam tu lah. Saya sejak dah berumur sikit ni, so kawan saya tinggal berapa kerat je. Orang kata dah 5-6 orang je daripada 50. Banyak kan. Tapi kenapa jadi macam tu? Cerita dia, saya rasa mungkin sebab kita dah tahu mana kawan. Mana yang ada kat kita bila time kita down, mana yang ada kat kita bila time kita up kan. So mana yang kita duduk sembang kosong, habiskan masa, dengan mana yang kita sembang ada benda yang kita buat balik. Saya rasa mungkin sebab tu kot. Bila kita dah start sembang kosong, dah berumur, dah kahwin apa semua ni, benda tu macam buang masa kita rasa kan. Mereka kawan lama tak jumpa lah kan. Betul. So pasal cerita saya pula yang dulu masa sekolah menengah ni saya ada dalam 4-5 orang lah, best friend lah. Memang datang rumah, tak payah ketuk, masuk terus, makan apa nak makan, tidur pun tidur. Wow. So cerita dia, kawan yang macam tu ni, so dia gaduh dengan bapak dia. So saya biarlah dia duduk rumah saya, kat 3 bulan kat duduk rumah saya. Dia gaduh dengan mak bapak dia, lepas tu dia duduk 3 bulan 3 bulan kat lama. So family saya anggap dia macam anak sendiri, dan saya anggap dia macam adik-adik sendiri lah. Okay, faham. So cerita dia, lama-lama tu duit hilang sikit-sikit tau. Duit kat dalam rumah? Duit rumah, duit dekat dalam bilik parents tau. So hilang sikit-sikit. So kita memang tak pernah syak dia lah, sebab dia memang saya kawan pada tadika. Kes ni terjadi masa saya dah form 4. Okay. So memang rapat lah. Kalau dulu masa saya ada awet pun, saya malas nak pergi ambil awet saya untuk keluar, so dia pergi ambil. Datang ke rumah. Dia dah sampai tahap rapat je tu. Level brothers habisnya. Okay. So cerita lah, duit dah hilang apa semua. So satu point tu, saya isi minyak. And then nampak dia ada duit banyak tau dalam wallet dia. Sedangkan dia tak balik rumah, dia tak kerja. So mana dia dapat duit? So kat situ saya tanya dia, mana kau dapat duit apa semua. Dia cakap dia pergi balik rumah mak dia ke apa ke macam tu lah. Dia ambil kat mak dia ke apa. Ada je lah alasan dia. Okay. Satu point tu dia kantoi, dia ambil duit kat dalam bilik mak saya. Dia berada di dalam bilik. Dia ambil duit lah. Dia ambil duit. So kantoi dia ambil RM50. Nampak. So bila kita cakap apa semua, so dia tak puas hati tau. Dia cakap dia tak curi juga tau. Padahal dah nampak depan muka lah. Sudah, okay, settle situ lah. Saya macam, okay tak apa, kau keluar pada rumah aku. Kau hal kau, aku hal aku.
Saya anggap je lah benda tu tak terjadi. Sebabkan kita brothers kau-kau je. Okey, faham. Lepas tu saya ada rapat dengan seorang brother ni lah. Saya anggap macam abang saya sendiri lah, Mamat ni. Dia macam gangster gila babi lah. Gila babi punya gangster lah. Macam tu punya gangster lah dia. Gangster yang orang kata acah-acah ke? Gangster yang memang kau ni gangster. Yang memang ada rekod tikam orang lah. Rekod rodok orang keluar penjara semua lah. Okay. Saya dapat. Lepas tu budak ni pula couple dengan kawan saya punya kakak. Dia yang brother ni lah. Brother ni couple dengan okay. Kakak member lah lagi seorang ni kan. So saya tak pernah tahu pun dia couple dengan kakak tu. Tiba-tiba dia datang, dia cek saya. Brother ni cek saya, dia maki-maki tau. Dia maki kau? So dia cakap, dia maki. Saya cakap, apa cerita ni bang? Apa sebab tiba-tiba marah saya? Dia siap cekik saya, tumbuk muka saya lagi, tumbuk perut saya. Saya still relax. Saya cakap dia, apa cerita ni? Sebab cerita awak dah cabang saya, tiba-tiba datang buat sini, tak elok lah saya cakap kan. Lepas tu dia cakap, kawan kau yang budak yang backstep ni lah, yang curi ni, kawan kau cakap awet aku punya mak yang aku selalu minum mabuk depan rumah dia. Wow. Kira dia tuduh saya cakap kat mak awet dia yang saya selalu mabuk depan rumah awet dia. Dia kerek cerita lah. So saya cakap saya tak pernah tahu pun dia couple dengan dia ni. Saya cakap lagilah saya tak tahu dia minum ke tak. Saya cakap kan asal boleh dapat di sini. Dan benda tu dia still tak percaya tau. Dia still ingat saya yang cakap. Okay. So kat situ point dia saya hilang banyak orang. Sebabkan yang brother ni kawan-kawan saya semua datang kepada dia tau. Banyak kawan-kawan saya, kawan-kawan yang besar-besar sikit kan. So hilang, banyak lah kawan hilang. So kat situ itu macam down sikit lah. Lepas tu lama lepas tu saya jumpa yang member yang penyamun ni lah. Member jumpa baik. Jumpa apa-apa semua. Jumpa semua. Lepas tu dia confront lah. Dia cakap lah dia yang buat cerita apa semua. Tapi benda tu dah terlambat lah. Dia susah. So dia rasa saya boleh tolong dia balik lah. Tapi jawapan dia tak lah. So sekali dah best step aku curi duit kita boleh terima lagi. Tapi kalau dah buat cerita buruk kita dia sampai orang kita ni semua anggap kita buruk, saya memang tak nak. So benda tu kira soft macam tu lah. Saya tak ada nak gaduh, tak ada nak apa. Saya dengar dia pun dah tak tahu lah. Last saya dengar aku cakap-cakap kat hidup dia. Tapi lantak dia lah. Pandai-pandai dia hidup lah. Ini yang dinamakan dendam. Dia macam dia berdendam. Dendam campur dengan malu kot. Mungkin aku sebab dia dengar kata member yang kenal dia cerita dia macam jealous sebab saya family satu apart apa semua. Lepas tu dia macam jealous saya apart banyak kenal brother-brother macam susah. So dia lepas pada dia buat benda tu, brother ni rapat dengan dia. So dia pergi mana-mana semua sekali. Kalau tidak saya pergi Genting, pergi mana semua saya ikut. Pergi Penang semua saya dapat pergi. So lepas pada jadi situ dia asyik bawa budak ni kan. So kita rasa mungkin sebab benda tu lah terdasar kesenangan kot. So lepas pada jadi kes tu saya nak start. Bukan orang kata kita nak memilih kawan, tak. Tapi kadang-kadang kawan tu memang kita kena pilih lah. Boleh kita kawan dengan orang kata nagih ke apa ke, itu hak dia lah. Long as dia okey, kita kawan je lah. Tapi kita nak ikut bangai. Kita boleh kawan dengan siapa, kita kawan lah. Tapi nak kata betul lah, nak cari sahabat tu memang setakat ni saya ada seorang dua lah. Orang kata boleh best buddy lah. Dia kategori sahabat ni Afiq tahu lah macam mana. Kawan lain tau. Level sahabat betul? Ni memang lain. Memang ada sahabat lah. Boleh kira lah berapa orang? Boleh kira lah. Saya rasa dalam 3-4 orang lah sebenarnya. Yang orang kata time susah. Sekarang ni yang memang memang saya macam saya jumpa dia, saya cakap ada sen. Tanya berapa kau nak? Dia cakap berapa boleh bagi. Jadi dia akan cakap bukan 100 bukan 200 lah. Saya tanya berapa boleh bagi. Kau nak pakai sampai bila? Dia akan tanya. Sampai ujung bulan aku bagi 200 lah. Dia akan bagi direct on the spot. Dia akan bagi. Lepas tu saya tanya dia, kau ada apa? Ada lah, aku ada dah 200 lebih lagi. So dia sanggup bagi dia lebih. Dia pakai so tak apa kau settle terus. Dan bayaran tu tak pernah minta lah. Dia just macam
Kau ada duit kau bayar. Dia macam tu lah. Dan saya dengan dia memang, diorang ni memang tak kira lah pasal duit, pasal makan, pasal apa semua memang tak kira lah. Kan. Tapi kalau dia ni nak mana nak pakai kereta, pakai ambil lah. Macam tu je. Itu baru sahabat. Yes. Itu ada lah. Level-level macam tu je lah sekarang yang tinggal. Ni kalau saya lepak pun, tadi saya habis lepak pun bukannya lepak orang sama, orang kata. Betul. Faham. Setiap hari orang yang sama je, tak ada orang lain. Kalau orang yang sama tu tak ada, tak lepak lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Apa orang kawan agak strong lah sebenarnya. Apa yang membuatkan punca yang menjadikan kawan makan kawan ni? Saya rasa banyak punca jealousy lah sebenarnya. Lebih kepada cemburu kan? Lebih kepada jealousy lah sebenarnya. Orang kata lebih pada cemburu kepada kejayaan sebenarnya. Betul. Sebab dia tak boleh tengok. Rata-rata family kita dapat pun, dia family tunggal langgang pun dia boleh jadi pergaduhan ke. Dia boleh backstab ke. Sebab dia memang tak boleh tengok orang senang. Majority orang macam ni memang tak boleh tengok orang senang. Busuk hati lah senang kita. Tapi orang bahagia lah kawan berjaya kan. Tapi orang-orang macam ni orang yang busuk hati ni macam ni kan. Dia memang tak sesuai sebenarnya kalau bermain media sosial kan. Betul. Sebab dia tak boleh dia walaupun dia tak kacau orang, tapi bila dia tengok orang dia akan rasa macam alah kan. Betul. Dia tak boleh tengok. Jadi macam tak sesuai lah kan. Betul. Sebenarnya bukan apa kita berjaya pun, kita sebagai kawan kita berjaya, kita nak kawan kita naik sekali. Macam saya punya perangai, saya buka production, contohnya saya ada production. Job saya semua tu kawan-kawan. Saya tak pernah hire orang yang luar. Kawan saya cun ke tak cun ke, kita boleh train, janji kau buat job, kau ada duit sama-sama dengan aku. Memang aku makan lebih, kau makan sikit, tapi at least kita makan sama-sama. Saya punya konsep, saya buka production saya pun memang semua tu kawan-kawan lah. Pada college, yang mana yang macam nak kahwin, kau nak kahwin, kau boleh buat apa, tak ada benda aku boleh buat, dia cakap kan. Okay, kau jadi PA aku je, kau assist je production. Kerja senang, aku ajar kau, janji kau dapat 300-400 hari. Macam tu lah. Kita jenis macam tu, tapi lain orang lain cara kan. Lain orang kalau dah jenis busuk tu, memang dia tak boleh tengok kita senang lah. Benda-benda tu toxic people tu kita kena buang lah. Tak rugi pun kalau kita buang kan. Toxic people tu macam orang yang suka sindir lah. Sindir pun ada banyak kategori lah. Kalau memang kita rapat best buddy kau nya, sindir tu dah ada di makanan kita lah. Memang kita boleh style gurauan macam tu semua kan. Betul. Tapi kalau yang jenis sindir lebih-lebih sampai dah out sangat tu, dah over limit tu, itu dah nama dia dah memang cemburu lah tu. Dia memang busuk hati lah tu. Sebagai contoh saya ada kawan macam sindir dia macam bapak kau jual cucu udang je kau ni, itu normal lah untuk kita orang. Sebagai kawan rapat kita tahu tu memang kita orang punya cara bahan-bahan kata kan. Tapi kalau yang macam ada seorang kawan ni, dia macam kau buat job tak ajak aku ni kaya seorang. Okey, tak apa, kita anggap dia macam bahan lah, biasa lah. Bila masuk dalam Facebook kita post sikit, ambil job orang apa ni, tak ajak orang lah. Itu dah jadi busuk hati lah cerita dia. Bila benda tu dah start main dengan public, dah start main sokmed apa semua, itu dah kira busuk hati lah tu kan. So kat situ orang macam bye, kau tak ajak member apa semua. Padahal benda tu kita ajak apa semua, tapi kita pilih orang tak. Kalau dah betul-betul tak boleh buat kerja, betul-betul dah panggil je tu, takkan kita nak ajak. Kita menyusahkan kita tadi. Itu pula yang pening kan. Bila tu dah level busuk hati lah. Dan bila macam tu saya selalu terus kau keluar pada zone je lah. Cakap lah apa kau nak cakap, kau keluar pada zone je. Keluar daripada zone. Jauhkan diri jauhkan diri daripada ni kan. Kau nak cakap apa kau cakap. Saya takkan friend ke apa ke, tak ada. Kau nak cakap apa kau cakap, kau jauh je lah. Aku takkan reply, tak ada buat apa. Kalau kita reply, kita cakap bodoh pula, nak gaduh-gaduh kat situ. Betul. Tu buat lah lagi, tak guna. Nak buat apa, nak ada attention seeker kat situ, biar dia seorang je lah attention seeker dia. So at least kita kat situ, kita tahu siapa yang jahat, siapa yang betul lah. Ya betul. Sebab apa kita nak tegakkan benda yang kita memang tahu apa kita nak buat. Kita tak perlu, untuk saya kita tak perlu proof apa yang kita buat. Asalkan kita tahu benda tu betul, kita tahu jalan kita betul, kita continue. Orang memang akan mengata, sebab itu adalah lumrah alam, lumrah kehidupan. Memang ada orang yang benci, memang ada orang ni, orang akan mengata, orang akan fitnah macam-macam kepada. Apa yang kita rasa kita betul, benda tu kita buat jalan yang betul, kita continue je. Tak payah ambil tahu orang. Sebab nanti kalau kita mati, kita duduk kubur seorang-seorang.
Kita takkan lepak dengan dia sebelah-sebelah boleh sembang dalam kubur, tak ada. Belum tentu lagi kita mati orang macam tu akan datang kat kita. Betul. Dia yang kita cari, walaupun saya lagi rela ada 4-5 orang je yang datang yang saya tahu hari-hari dia akan doa kat saya daripada 10 orang datang yang lagi 5 orang ni akan buka aib saya mata-rata kat dalam situ. Ni aku cakap kan. Kita nak lagi rela sikit daripada ramai ni buka aib apa. At least yang 5 ni tutup aib kita, dia cerita benda elok kat kita. Kita tahu hari-hari dia akan doa kita, daripada yang 5 orang lagi ni akan buka aib, hari-hari akan tambah dosa. Betul. Instead of tambah dosa dia akan dapatkan, spreadkan kita pahala. Kalau benda tu tak betul. Apa kita nak simpan macam tu, better kita sikit. Less is bagus daripada more lah sebenarnya. Less is lebih berkualiti lah. Betul. Sebab dah filter. More tu bagus lah. Ada kabel-kabel ke apa kita tak tahu kan. Tapi less tu lagi bagus lah. At least kita tahu walaupun kita tak perlu banyak, kita tahu seorang tu akan ada je mana kita ada. Dan satu lagi nak tanya kan. Kenapa kawan makan kawan ni kan, dia biasanya dia berlaku kepada orang yang betul-betul rapat tau. Macam kawan baik kau. Dia tak jadi macam yang kawan yang jauh-jauh sikit kan, yang macam baru kenal. Kenapa jadi kepada orang yang betul-betul rapat? Saya rasa macam ni lah. Saya rasa lah, based on experience saya yang kawan tu rapat tu, saya rasa dia macam saya cakap lah, mula-mula dia macam happy tau. Dia ikut kita, dia tahu dia dapat seorang kawan yang elok tau. So dia, tapi macam nak cakap, tapi dia tak nak jaga tau kawan dia tu. Dia still rasa, untuk saya cemburu tu amat point yang paling tinggi lah. Bila kita terlampau rapat, kita tahu apa yang terjadi kat kawan kita semua. Dalam setiap manusia ni, kesirat sikit dalam hati dia, mesti ada perasaan jealous tu. Betul. Sama ada dia cakap, aku nak jadi macam Dini lah. Sama ada dia cakap, asal Dini buat sini, aku buat sini, aku tak edit dia jadi. Betul. Mesti ada something wrong dekat dia. Asal aku tak edit, asal dia boleh jadi, padahal kita gerak sama-sama. Dia mesti ada. Dan benda tu saya rasa kita kena buang sebenarnya. Bila orang kata, rezeki ni datang daripada pelbagai cara. Ada yang datang daripada anak, dapat anak yang banyak. Ada yang datang dengan duit yang banyak tapi tak ada anak. Ada yang kahwin tapi tak bahagia. Ada yang single tapi bahagia. Ada yang kahwin laki bini survive tapi kehidupan bahagia sangat. Rezeki ni datang dengan pelbagai cara. Ada yang rezeki datang dengan dapat beli kereta tak pernah rosak walaupun kancil. Yang seorang ni beli emas kejap-kejap rosak. So, benda tu sebenarnya diorang tak boleh terima, diorang tak boleh fikir pasal benda tu, tak boleh terima pasal benda tu. So diorang ambil jalan yang mudah. Ada something wrong dengan member aku ni. So kalau aku nak lebih pada dia, aku kena jatuhkan dia dulu. Dan aku, bila dia dah jatuh, aku akan try buat macam tolong dia supaya dia nampak aku ni dah lebih pada dia. Padahal kau sendiri yang jatuh aku. So kat situ dia boleh cara dia selindung pun boleh jadi juga. Betul juga. Kadang-kadang orang yang tak berpuas hati dengan kejayaan orang lain ni, dia mungkin dia tak tahu. Bagi aku dia ada rasa depressed. Depressed aku dia depressed dengan mungkin dia punya life dia tak dapat apa yang macam orang lain dapat. Achieve apa yang kita dapat kan. Bila dia tengok ataupun sebenarnya sebenarnya benda ni berlaku kepada orang Melayu je. Tak ada semua orang. Semua orang, betul-betul semua orang. Sebab semua pun manusia, dia semua pun sama. Lagi kalau kita ikut Chinese punya team, diorang memang yang kita nampak diorang support bisnes sebelah-sebelah, tak gaduh. Yang kita nampak, yang kita tak nampak, kau punya supplier aku dah hilang masuk kat aku. Kau terpaksa cari supplier baru, supplier kau lebih mahal. Itu tak nampak. Dan benda tu memang tak nampak kasar dia. Sebab dia bermain secara halus. Aku dapat supplier kau cari supplier baru, supplier kau lagi mahal, kualiti aku lagi cut. So kat situ untung aku lebih, untung kau kurang. Walaupun kita sebelah-sebelah, kita jangan gaduh, tapi aku buat style jadi. Mungkin macam tu. Dengan alasan persaingan bisnes. This is business. Persaingan yang sihat. Kau siapa suka tak jaga supplier kau? Supplier aku jaga, masuk lah. Tapi best dia kita tak nampak. Macam Dini you tahu lah, you jual RM5 lah. Dia jual sana RM15 tau. Kalau you jual RM5, you jual dia RM10. Macam tu. You boleh makan lebih orang ni. Kita boleh nampak tu kan.
Wow. Memang. Cara dia tikam tu. Cara dia tikam. Cara dia tikam. Melayu orang kita random. Melayu cara tikam dia clear. Okay. Dia buat, pam dia kantoi. Itu adalah Melayu punya style. Ada dia juga pam ada juga yang dia buat marah. Dan nama lain pula akan dipetik dan nama lain tu pula akan angin dan benda tu selangkut tau. Tapi dia lebih teruk lagi bila dia buat secara halus. Itu paling tu paling jahat lah. Dia dah makin teruk lah tu. Itu memang dah lari akidah tu. Jadi Afiq ada pendapat tak? Apa tips nak berhadapan dengan orang yang tikam belakang ni? Kawan makan kawan ni. Macam tips lah. Kita nak tahu kawan makan kawan ni memang takes time sebenarnya. Kalau rezeki kita dapat terus, kita nampak dia memang makan kita. Tapi kalau tak nampak, ada yang nampak. Nasihat saya macam berkawan tak kisah, tapi kepercayaan tu biar maintain pada 50% dia. Jangan terlampau trust pada kawan. Walaupun kita rapat, saya kawan pada tadika pun, walaupun kita rapat, gila-gilanya rapat balik kampung sekali, make sure 50% je trust dekat dia. Tak ada orang lagi yang kita boleh trust dekat family kita sendiri. Okay. Sebab jatuh sah kita, bangun senang kita, family kita je ada dengan kita. Kawan kita ni belum tentu lagi kita minta minta RM50 dia boleh bagi. Trust tu biar maintain kepada kekalkan 50 sen. Tak payah percaya sampai 100%. Kita manusia, kita ada sifat iri hati, kita ada sifat cemburu, kita ada sifat tak puas hati. Kita ni manusia yang memang tak perfect. So kadang-kadang benda ni boleh terdetik hati kita tu buat satu yang bukan, dan lepas tu mungkin baru kita sedar. Tapi bila kita dah sedar, point tu dah jadi lambat. Dia jadi bubur lah. So orang pun dah tak boleh accept. So kepercayaan tu amatlah penting, saya rasa. Dan bila kepercayaan tu benda yang amat penting, amatlah kita jangan terlampau tekankan kepercayaan kita kepada orang lain sangat. Make sure kita percaya dia, dan ada sedikit terdetik dalam hati kita yang ini tak boleh percaya sangat. Betul. Supaya kita tak letak harapan yang terlampau tinggi. Ini adalah kawan aku akhirat, supaya kita tak ada harapan macam tu. Dan bila kita jadi harapan tu, mungkin boleh jadi macam-macam kes yang sekarang ni lah, bunuh lah, apalah. Yang sampai membunuh kan kat Terengganu kan. Itu mungkin sebab itu aku rasa sebab depress jugalah. Salah satu depress. Kalau bunuh-bunuh memang depression lah. Sebab kita tak logik akan. Sedangkan diorang pun kawan baik kan. Betul. Sindir-menjindir ke. Tapi bila dah sampai tahap, mungkin simpan tak beritahu kan. Simpan kita tak sebagai beritahu. Kawan, kalau kita rasa diri kita ni kawan, apa benda yang kita tak puas hati, saya nasihat apa benda yang kita tak puas hati, kita cakap dia terus terang depan-depan. Kalau dia kawan, dia boleh accept benda tu. Tapi kalau kita cakap benda ni betul. Tapi kalau dia tak boleh accept, kita nak buat macam mana? Takkan kau masih nak maintain jadi hipokrit berkawan dengan dia dengan mengangguk apa yang dia cakap. Yang benda tu salah. Betul. Tak semua kawan yang boleh menerima kawan yang boleh menerima nasihat kawan dia. Betul. Kadang-kadang dia lagi agresif tau. Faham tak? Betul. Dia akan jadi macam itu yang tak nak tau. Betul. Itu memang kita kekalkan jurang lah. Jadi elakkanlah berkawan dengan orang yang kawan dia tak nak tengok kawan dia jatuh. Dia tak nak tengok kawan dia buat silap sampai bila-bila. Betul. So dia akan nasihat. Jadi nasihat tu kita sebagai lelaki kita memang ada ego kita sendiri. Lagi-lagi kawan kita tu tak ada apa. Aku ada rumah, aku ada kereta, aku lagi sukses dengan kau tiba-tiba nak nasihat aku. Mungkin dia nampak apa yang kita tak nampak. Kita tengok cermin muka kita. Dia kadang-kadang dia nak tengok, dia nak jadi macam kita. So dia nampak, dia tengok kita lebih pada kita tengok diri kita sendiri. So dia tahu apa yang kita silap semua. Tapi yang kita nampak, dia rasa macam kau tak payah nak poyo lah. Mak bapak aku pun tak ada nak nasihat. Dia macam tu lah. Dia jadi ego dia terlampau tinggi lah. Ni lebih kepada berkawan lelaki lah. Tapi yang paling banyak drama biasa perempuan. Perempuan dia tak boleh baju sama pun dah jadi boleh santau lah baju sama. Baju sama je dah backstab lah. Kita lelaki baju sama high five jalan sekali.
Kita baca komen sikit. Zikri Jagger, tu belum kira skop besar. IPA 2 ahli politik dengan politik, agama dengan penunggang agama. Soalan, itu dah teruk lah. Soalan paling susah. Itu sebenarnya dah lari tajuk tu. Dia daripada Zaid Hariah ni. Kalau dalam talian ni pun tak percaya bangsa sendiri, tak percaya kawan sendiri. So, yang kami bangsa bukan Melayu, lihat Melayu macam mana agaknya. Tapi dia ada orang yang ada, okey, manusia ni lain-lain tau. Ada orang yang kita boleh anggap dia idola kita. Kita boleh anggap dia yang adalah pencetus rumah kata. Dia percaya, dia tolong. Macam Abid Liu, kita ambil contoh dia Abid Liu. Dia tolong semua bangsa. So semua bangsa angkat dia. Dia adalah orang yang macam tu. Bukan semua orang adalah dia. Mungkin Oman pun macam dia. Tapi duit kita tak sebanyak dia. Kita tak boleh buat benda dia tu. So orang tak nampak tau. Orang just nampak apa yang ditunjuk. Tapi apa yang di sebalik yang ditunjuk tu, macam mana struggle dia orang tak nampak. Tengah tu benda tu jadi, tengah tu benda tu tak jadi. Bila tak jadi, orang bash dia. Bila orang bash dia, bila bangsa sendiri, tak kisah bangsa mana pun bash sesama dua orang tak. Orang lain pun akan join yang mana tak tahu cerita. So kat situ kita dah tunjukkan platform yang buruk. Kalau kita kata kita nak support bangsa kita, memang kita support bangsa kita. Kita ambil contoh kedai kereta. Kita support bangsa kita, dia bagi harga kita ikut. Tapi kenapa orang yang bangsa lain ni buat lagi okey pada yang dia buat? Kalau dah macam tu cara dia, kita bukan tak nak support, tapi kita tak nak keluar dia banyak kali. Betul-betul. Walaupun murah. Bila kita nasihat dia, dia cakap aku dah bagi kau harga murah kot. Sebab sedangkan kita tak minta pun harga murah, kita just nak support business. Support business ni tak bermaksud kita kena minta harga murah. Betul. Kita kenalah bayar harga yang dia bagi. Kalau kita minta harga murah, mampulah dia. Macam mana dia nak cara hidup dia, kita pun faham. So, boleh benda-benda macam tu lah. Support tu, kalau nak minta kurang tu bukan support lah maksudnya. Kalau tak support tu, orang buka harga berapa, kau bayar je harga berapa. Bayar je. Sedangkan orang lain, bangsa lain buka harga, kita tak minta kurang. Itu bangsa sendiri kita tak minta kurang. Sama je semua bangsa, bagi harga, bayar je. Kalau kau rasa itu mahal, tengok kedai Melayu sebelah lain. Mungkin yang ni murah sikit. Kadang-kadang bayar mahal, kualiti bagus. Betul. Ya, betul. Kesimpulannya maknanya kalau kita rasa macam kenapa makin lama makin ramai yang menjauhkan diri daripada aku ni, itu mesti ada something wrong dengan diri sendiri. Betul lah. Mesti ada something wrong lah, betul. Macam kalau orang jauh daripada kita, itulah masanya cermin dah. Betul. So kita jangan cari salah orang. Untuk saya, kita jangan cari salah orang. Kalau orang buat WhatsApp group tak invite kita contohnya. Semua ada tapi kita tak ada. Jadi jangan marah diorang kenapa tak invite kita. Kita tanya diri kita sendiri, kenapa aku tak di-invite? Apa yang aku dah buat? Mungkin kita ada buat satu benda yang semua orang tak suka. Kalau seorang, 5 orang suka, 5 orang tak suka, kita boleh terima mungkin orang tu yang masalah. Tapi kalau ada satu company yang nak invite kita lah masalah. Takkan kita nak salahkan orang lain lagi. Itulah masalah dia. Tapi kadang-kadang ada juga yang cuba tak beritahu kepada orang yang sepatutnya mencerminkan diri dia kan. Semua senyap. Yang 5-5 tu senyap, tak nak beritahu. Itu pun adalah salah satu punca juga kan. Punca lah. Mungkin dia orang lebih kenal orang macam ni. Mungkin dia macam kita cakap, kena sikit, nasihat sikit melantun. Nasihat sikit melantun. Macam orang pun malas nak nasihat, kau pandai-pandai lah hidup kau dah besar. Dan itu yang terjadi macam kau pandai-pandai kau lah. Kita orang buat hal kita orang, kau buat hal kita orang. Tapi kita kena lower kita punya ego. Kita kena tengok mana yang realistik lah. Mana yang boleh fikir di akal kita lah. Jangan just kita je bagus. Hina manusia, hina lagi orang yang menghina kita. Menghina manusia tu. Betul. Betul. Orang kata pelacur hina. Tak. Kalau pelacur tu hina lagi kita yang menghina pelacur tu. Kita tak tahu bila hidayah dia akan datang. Orang yang jahat boleh jadi baik. Orang yang baik boleh jadi jahat. Kalau nak ikutkan orang yang jahat jadi baik ni lagi bagus pada orang yang baik jadi jahat. Sebab dia dah memang datang kepada baik, dia jadi jahat. Sebab lagi bagus daripada jahat, dia datang baik. At least dia dah kedua-dua. Macam tu lah. Wow. Ini orang kata pendapat yang baik daripada Afiq Memang tiap-tiap minggu setiap minggu pendapat baik Lepas ni kita buat satu slot khas, jadi tetamu khas kita lah.
Saya dah shift dulu. Kalau tetamu saya nak shift dulu. Boleh. Nak share. Saya nak rating potong Syazah tu je. Boleh. Terima kasih Afiq kerana berkongsi cerita yang sangat menarik ni. Semoga saya top fan, saya akan ada lah. Okey, terima kasih banyak kerana support. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Itu dia. Dia sanggup orang kata bergadai masa, bergadai orang kata kasih sayang dengan family, kongsi kasih sayang dengan family, bawa kawan baik tu. Tengok kawan baik tu backstab dia. Yes. Kan? Oi, memang pedih daripada kawan sendiri yang orang kata kawan rapat, kawan baik, kalau kena di kita, memang pedih, sangat pedih. Kita baca lagi komen daripada siapa tadi? Tak habis baca lagi komen. Zikri Jagger tu belum kira skor besar. Ipaduai ahli politik dengan politik, agama dengan penunggang agama. Soalan yang paling susah adalah nak makan kat mana, nak makan apa. Soalan cepuk muka weh. Azati Arula yang ni sampai ketua nak makan apa. Betul. Yang ni nak makan apa. Itu yang jadi makan kawan tu. Kawan ramai tapi sahabat boleh kira dengan jari. Betul. Ini betul. Azati Abdullah memang top fan yang sentiasa follow kita. Betul dia cakap. Zaid Zahiriah, kesimpulan lebih baik jadi jahat. Lepas tu jadi baik. Masalah betul analogi ni. Jangan ikut yang cara macam tu. Jadi jahat dulu, jangan. Kita orang hanya berkongsi. Apa yang baik ambil. Jangan ambil bulat-bulat yang jangan ambil bulat-bulat apa dia kita orang ambil. Kumpul dulu maklumat, fikir-fikirkan kan. Jangan terus buat keputusan. Ni tak dapat masuk WhatsApp group pun sensitif. Masalah mental ni. Aduh. That's why kita cakap depressed. Bila depressed, bila ada perasaan depressed ni, ini yang punca segala-galanya. Kan? Tak boleh tengok orang tu lebih sikit. Kan? Cemburu dengan kejayaan dia. Kalau cemburu kau nak naik lebih bagus daripada dia, itu bagus. Ini kau fikir pula macam mana nak jatuhkan dia supaya aku boleh naik. Itu yang tak apa nak okey lah. Itu yang tak okey. Itu pasal gangster pun cakap sama-sama naik kan. Sama-sama naik. Aku rasa kita dah rungkai yang banyak. Kalau ada siapa lagi nak call lagi boleh call. Tapi boleh call, tak ada masalah. Kita pun dah hujung-hujung lah ni. Semua dah kita kupaskan pasal kawan makan kawan. Episod yang ke-10 ni memang panas. Orang kata panas. Mana? Jadi korang nilaikanlah sendiri kawan-kawan korang tu. Dia kawan yang macam mana? Dia seorang yang hanya kenalan saja ke? Rakan ke? Sahabat ke? Atau kawan karib? Jadi jangan kena nilai lah maksudnya. Betul kata Afiq tu. Semakin lama, semakin kita berumur, kita akan lama-lama kita akan tapis sampailah kita dapat kawan yang hanya semakin sikit je. Tapi berkualiti. Kualiti tu penting. Yes. Tapi ada juga yang macam terasa lah bila dah lama tak berhubung kan. Jadi rasa macam aku ni dah tak dikategorikan sebagai kawan kau ke? Tak, kadang-kadang kita terlampau fokus pada kerjaya, pada keluarga. Kadang kita tak boleh nak. Itu yang kita tak boleh sangat. That's why orang kata kena memahami. Kan? Tapi jangan sampai kawan makan kawan. Okay. Itu je lah. Episod ke-10 kita. Rasa dah habis lah kat sini. Yo. 1 jam lah. 1 jam lebih. Betul. Jadi kita nak umumkan pemenang Raja Anugerah Raja Kepo Podcast. Untuk siapa peserta-peserta kalau menonton atau mendengar podcast kali ni, kita akan umumkan esok. Kita akan umumkan esok siapakah pemenangnya sebab undian kita dah tutup.
Dan kepada pemenang, sila hantarkan butiran anda kepada kami untuk kami memberi hadiah kepada anda. Jadi saya rasa dah sampai di penghujung podcast kita. Kita akan sambung pada episod akan datang pada minggu hadapan. Saya Mana Extra. Saya Yo. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih semua. Selamat malam. Lain macam. Assalamualaikum. Lain macam.